Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria, yang berbahagia ini, 6 hari bulan 12 23, kita diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, masih lagi dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca ayat 219220. Ayat ini menceritakan tentang hukum arak dan judi, dan mereka masih lagi bertanya Nabi SAW tentang apa yang nak didafkahkan. Madza yunfiqun, nak nafkah apa? Kemudian datang arahan Allah Azza wa Jalla apabila mereka bertanya tentang anak yatim, maka Allah suruh kita jaga dia, beri kasih sayang kepada dia, bercampur dengan dia, dan jaga harta dia. Ini ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 67. Muka surah 67. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai arak dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi toke-tokenya. Tapi ingat, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat yang diperolehinya. Itu dalam ayat ini ada 2 soalan. Dalam siri ini ada 3 soalan. Ada 3 soalan. Baik para jemaah, kita mula dengan munasabah. Soalan munasabah depan.
Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala telah menyatakan hukum berperang. Hukum berperang. Kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum. Wa dzalika amara lahu silatum bil alaqatil kharijiyah. Biasanya perang ni hubungnya kita dengan orang luar. Musuh luar rumah, luar negeri, luar kawasan. Maka mari ayat ini Allah Ta'ala berpindah kepada al-awda' ad-dakhiliyah. Sekarang ni kita bincang tentang keadaan dalam kawasan kita, dalam masyarakat kita, apa yang terjadi. Sebab masyarakat ini perlu dididik dengan akal yang sehat, dengan penjagaan harta yang rapi, jangan duduk buat tak tukalu. Maka marilah isu arak dengan judi. Ini dua penyakit besar dalam masyarakat. Kalau orang tu gila minum mabuk arak, mungkin dia juga gila dengan judi. Dua-dua ni akan terabai keluarga, muflis dia dalam kehidupan. Sebab itu dia datang pada sini. Satu lagi isu dalam ayat ini juga soalan daripada sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala jawab. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tengok mana-mana kaum lebih mulia daripada umat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma sa'aluhu illa an 13 masalah. Mereka tak mari menyusahkan Nabi. Dalam Quran Allah Taala rakam 13 soalan saja. 13 je soalan. Kulluhunna fil Quran, semua dalam Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid, ayat 222, surah Al-Baqarah ayat 22, mereka akan tanya tentang haid. Insya-Allah dalam siri akan datang jumpa kita. Wa yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka tanya tentang bulan haram, ayat 217. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka tanya tentang apa hubungan mereka, bagaimana nak jaga anak yatim. Kata Ibnu Abbas, ma kanu yas'aluna illa amma yanfa'uhum, mereka tak tanya kecuali perkara yang beri manfaat. Cuma ana tak nak detailkan di sini sebab takut jadi panjang. Para ulama dia beza di antara yas'aluna wa yas'alun. Ada waw yang tak ada waw. Jadi ada yang ada waw yang tak ada waw, kita akan tengok dalam perbincangan kita nanti. Yas'alunaka wa yas'alunaka. Baik. Sekarang ni kita tahu ayat ini, ayat yas'alunaka 'anil khamri ini tentang arak. Untuk rekod para pelajar, para ahli tadabbur, Allah Ta'ala nak haramkan arak ni setelah 3 kali dulu ayat. 3 kali, yang keempat baru haram. Tanda. Yang pertama, Suratul Nahli ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Daripada buah kurma dan anggur kamu perah buat arak. Satu rezeki bagi kamu. Mana rezeki orang masa tu belum haram arak, boleh minum. Jadi rezeki ahli-ahli perniagaan, ahli-ahli kebun. Fakana al-muslimun yashrabunha wa hiya lahum halal. Asalnya belum tu ayat ni halal lagi. Orang Islam pun boleh minum. Itu dia panggil muqaddimah. Sebab itulah kalau kita dengar kebanyakan ulama mengatakan 3 kali pengharaman arak. Ayat yang pertama ni ayat 67 suratul Nahli macam muqaddimah ya. Tak masuk bagi bilangan lagi. Sebab dia halal lagi. Mari ayat yang pertama, ataupun kalau ikut siri penuh yang kedua. Tuan-tuan kena ingatlah apa sekali 1 1 2. Yang pertama ni kalau kita nak kira dari sudut pengharaman, teguran tentang isyarat nak haram. Sebab suratul Nahli tadi tak kata apa lagi. Dia cakap boleh minum lagi.
Yang step yang pertama ataupun langkah yang kedua dalam sudut susunan penuh ayat kita ni. Ayat 219 surah Al-Baqarah, Allah kata qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Dalam judi dengan arak-arak dengan judi ni ada dosa besar, ada juga manfaat pada sebahagian orang. Maknanya toke-toke dia dapat manfaat. Jadi dua ayat ini, bila tu ayat ni ada sahabat dah mula berhenti sebab ismuhuma kabir, dosa besar tapi ada manfaat, berhenti lah dosa minum. Wa tarakaha wa fashad, ada lagi hok kaki agak alah sela-sela lah, minum lagi. Tak lama mereka ni minum agak, patut masuk waktu solat. Waktu solat dia maya tukar ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Patutnya la a'budu ma ta'budun, kafir, aku tak sembah apa semua. Dia tinggal dah pening kepala, tak ada la. A'budu ma ta'budun, aku sembah sekali hakmu sembah. Punah habis. Maka tu ayat Quran, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Mu jangan solat kalau mabuk. Maka orang-orang hak kaki minum arak ni tak minumlah pas siang hari, takut tak ada pulih otak. Zuhur dengan asar dekat, jangan minum. Maka dia minum malam, lepas isyak pakat mabuk, kaki mabuk lagi lah. Kemudian barulah turun ayat kata putus. Turun ayat kata putus, innamal khamru wal maisir wal ansam wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Arak, judi, khamru wal maisir wal ansab, berhala wal azlam, tilik nasi ni rijsun min amali syaitan, najis daripada amal syaitan, fajtanibu, tinggal. Barulah mereka berhenti. Katanya seorang sahabat nama dia Itban bin Malik, dia panggil sahabat-sahabat dia mari rumah. Di kalangan mereka ada sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bila mabuk arak ni mula duk menasyid, duk menyanyi macam-macam lah. Allahu Akbar. Kita tak kata lebih pada tu sebab tu dalam tu cerita. Jadi bila dia menasyid, dia pergi kutuk sahabat sendiri. Biasalah perempuan Arab ni, dia kabilah dengan kabilah dia berlawan dengan nasyid. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masih lagi duk menunggu-nunggu bila Tuhan nak kata putus haram arak. Bila tu ayat ni, ayat surah Al-Maidah, tulis surah Al-Maidah ayat 91 ni, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam min asyaitan fajtanibu. Akhir ayat Tuhan kata fahal antum muntahun, adakah kamu tak mau berhenti? Umar jawab lalu, intahaina ya Rabb, intahaina, kami berhenti sekarang. Sahabat-sahabat apa pergi ambil tempayan arak, cuah, ambil kayu, pecah botol. Pataya, yang haram yang arak, tempayan dia tak haram, tak boleh dia kata. Tengok bekas, ingat isi. Sebab sebati minum arak ni dengan orang Arab, sebati minum arak dengan orang Arab. Jadi oleh kerana mereka, itu dia panggil, tulis pelajar 3 kali pengharaman arak, barulah Tuhan ayat fahal antum muntahun. Umar kata intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, kami berhenti dah, tak nak. Jadi pengharaman arak ni 3 kali proses, ataupun susunan arak 4 kali. Muqaddimah dia An-Nahl 67, mula-mula isyarat Al-Baqarah 219 ayat kita ni. Kemudian larangan solat ketika mabuk, surah An-Nisa 43. Kata putus haram total, tidak ada pilihan lagi, iaitulah ayat Al-Maidah ayat 91. Umar kata intahaina, kami pun berhenti. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Itu ayat yang kita belajar para jemaah sekalian. Sekarang mari kita pergi pada tafsir kita. Itu cerita, ana bawa cerita ni supaya para pelajar tengok, dia panggil kronologi pengharaman arak ni, biar orang panggil menarik.
Menarik atau tak menarik? Kena menarik lah. Kita bagi pada tafsir ayat ataupun dia panggil sabab nuzul ayat ni secara lengkap. Tadi cerita susunan. Sabab nuzul pengharaman arak ni yang menekan sangat dia siapa dia? Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bila turun ayat pengharaman arak, Umar pun cerita, qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, minta tu ayat Quran menjelaskan tentang hukum arak ni, halal ke haram ke guana ni, tak boleh solat mabuk, jadi hak sebenarnya bagaimana. Maka turun ayat ni, turun ayat kita ni lah, ayat 219 ni, yas'alunaka 'anil khamri qul fihi ma ismun kabirun fad'u ya Umar. Nabi panggil Umar, mari ni ayat turun. Umar pun doa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayan. Ya Allah, tolong minta jelaskan masalah arak ni, biar putus. Duk mai ismuhuma naf'uhuma, ada manfaat ada ayat, jadi tak putus lagi. Doa tu. Ayat yang kedua tadi, ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan solat ketika kamu mabuk. Nabi baca ayat, Umar doa lagi. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, minta tolong jelaskan lagi arak ni, lagu mana sebenarnya. Barulah turun ayat ni. Turun ayat surah Al-Maidah tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal, sampai ke ayat. Bila Nabi baca ayat ni, fahal antum muntahun. Mutasib berhenti lagi. Umar yang pertama jawab, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, kami berhenti sekarang. Allahu Akbar. Itu Umar. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ahmad dengan sanad yang sahih. Ana bila ingat cerita ni, ingatlah waktu kita belajar dulu, belajar madah subjek tafsir dalam kuliah. Ustaz berona dengan cerita ni. Dia kata, maza qala Umar indama nazalat al-ayah ayatu tahrimil khamr. Gapo Umar kata ketika turun ayat haram arak? Kita tak perasan. Kita duk ingat Allahumma bayyin lana. La. Ustaz kata hak dia naknya kalimah intahaina. Satu kelas tak jawab. Allahu Akbar, kata penima lah. Itu teknik buat soalan. Kadang-kadang benda hak kecil timbul soalan. Paklah ni kita ingat lagi. Pasal pakat duk ngiling kepala belakang. Tak boleh jawab kata-kata Umar ni. Intahaina. Itu cerita zaman-zaman sekolah di universiti dululah. Baiklah para jemaah sekalian, mari kita pergi kepada tafsir secara ringkas. Cerita pengharaman arak ni, Allahu Akbar, menariklah untuk kita teliti dan kita kaji. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku saya terjemah, nama dia Keindahan Islam. Comel dalam tu, kenapa diharamkan arak, kenapa diharamkan judi, kenapa diharamkan riba. Semua kenapa ini terjawab secara ringkas dalam buku kita tu. InsyaAllah mudah-mudahan tulisan-tulisan yang kita usahakan terjemahan ataupun susunan ini bermanfaat kepada ummah, untuk memandaikan ummah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita mereka datang kepada Nabi, tanya tentang hukum arak, setiap benda yang memabukkan, itu makna arak, dan juga hukmul qimar, hukum judi. Al-maisir dengan makna al-qimar, makna judi. Maka Allah suruh Nabi jawab, qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi ma ismun kabir. Dalam dua-duanya, arak dan judi ini ada dosa yang besar. Siapa diambil dua ni, dosa besar. Sebab apa? Arak dan judi menjadi punca permusuhan manusia, sama-sama dia balah dan menyekat orang daripada mengingati Allah, daripada salat. Tapi ada sedikit manfaat juga
Orang yang biasa minum arak dia sedap minum. Orang yang tak biasa ni jangan main, mabuk. Dalam bab judi ada manfaat juga kepada siapa? Kepada toke-toke. Toke kaya, pemain judi mampu kata orang. Bankrupt. Jadi dia panggil muazanah. Allah Taala suruh nampak. Hak ni ada manfaat, hak ni ada mudarat. Tapi ingat molek dalam Islam ni kalau benda tu campur dua, ada manfaat ada mudarat, maka diambil keutamaan mudarat dulu. Di pasal itu dia kata daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih aula, lebih utama daripada ambil kemaslahatan. Lalu ni Tuhan sebut dalam arak dengan judi ada rosak, ada manfaat. Maka manfaat itu kecil, yang besarnya rosak, tinggal. Tapi tak tuntas lagi, tak kata putus lagi, maka boleh lagi lah. Boleh lagi teruk-teruk kata orang. Bila kata putus, apabila turunnya ayat surah Al-Ma'idah ayat 90 dan ayat 91. Tulis. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat Al-Ma'idah 90-91. Intahaina, tak ada lagi pilihan-pilihan, sudah tidak ada. Tak boleh nak memilih lagi. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua dalam ayat ini, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa. Tengok terjemahan. Dan mereka bertanya pula kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang mereka akan belanjakan, dermakan? Dia nak berderma apa? Ini soalan yang keberapa dah ni tentang nafkah. Mula-mula dia tanya tentang nafkah. Allah kata nafkah kepada akrabin wal anak beranak. Kemudian dia tanya pula tentang nafkah, bagaimana keadaannya. Jadi ada nafkah wajib, ada nafkah sunat. Ni yang ketiga soalan tentang nafkah. Madza yunfiqun, ai dia nak sedekah apa? Nak sedekah apa? Kadar nafkah tu banyak mana? Kadar nafkah tu banyak mana? Maka Allah jawab sepatah, qulil 'afwa. Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Kita ni ada duit 10 juta, keperluan kita 2 juta ya contohnya, untuk makan minum beli ubat bekas tua kata orang, maka 8 juta lagi sedekah wakaf, barulah harta tu jadi milik awak. Maka Allah Ta'ala tak jawab nak sedekah apa, sedekah kain, sedekah baju, sedekah pakaian, sedekah. Panjanglah Quran ni, tak jadi 30 juzuk, 300 juzuk jadi. Tapi bila Tuhan jawab sepatah ya, qulil 'af, sedekah hak jiwa mu tenang, lebih daripada perbelanjaan, tidak membebankan, sedekah. Ini dia panggil uslub Quran, uslub hakim, cara jawapan yang bijak. Allah Ta'ala yang jawab. Jadi sepatah cukup. Satu jilid kitab orang tulis tentang qulil 'af. Jadi ulama tafsir kata qulil 'af, sedekahlah apa yang lebih daripada keperluan kamu. Kamu perlu jangan sedekah lagi, guna dulu. Allahu Akbar. Jadi baru ni tanya tentang jihadun nafkah. Kepada siapa nak nafkah? Tuhan kata lil walidaini wal aqrabin, anak beranakmu dulu, lepas tu bagi ke orang lain. Jadi Allahu Akbar. Sebab itulah ada kitab orang tulis an-nafaqat fil Quran. Dia kumpul ayat-ayat tentang nafkah. Boleh satu jilid kitab. Pelajar-pelajar kita buat tesis, boleh master, boleh PhD. Gitu ya cerita master PhD ni. Tapi pernah anak mata nak boleh, jangan duduk gurau. Ada seorang tak tahulah dia marah apa dengan kita. Anak tak jumpa dia, tapi mula-mula anak balik. Dia ada attack kita di sekitar masjid, kawasan-kawasan kita ni. Marah sungguh-sungguh. Sampai orang mari bagi tahu pada saya, "Bapa ustaz, saya tak kenal dia, saya tak jumpa dengan dia." Duk marah lah, ada PhD lah begini-gini. Kata pina anak mata kau tu nak boleh weh, bukan senang. 5 tahun saya duduk. Lepas tu kita siasat dia ngaji tak tahu mana. Kita berkata kita ni kalau nak cakap, nak condemn orang, biar kita ada barang.
Kalau kita tak ada barang diam lah. Kebetulan Kuala Keren itu tepi stesen kereta api. Saya kata tuan-tuan tengok boleh naik kereta api pernah tengok kereta api lalu. Kau tengok. Kalau kereta api lalu bunyi derah kokang itu. Kereta api ada barang ke kosong? Gerobak kosong itu hok bunyi derah tu. Kalau hok barang penuh atas tu, dia tak bunyi derah dah, dia bunyi teh. Hok dia jalan atas selipar dia tu. Kita kata lagu itulah. Kalau gerobak kosong bunyi kuat, gerobak hok penuh dia bunyi slow. Lepas tu dia pun malu kali. Tak komen dah kita. Mending mari hok komen lain pula ni bahasa jenis tak habis mengaji juga tu. Allahul musta'an. Allah Taala lah beri hidayah kepada masyarakat Islam ni supaya satu hati untuk lawan orang kafir, jangan duk lawan sama sendiri. Susah hidup ni. Baiklah. Itu cerita apa ni, Allah SWT ajar kepada kita supaya berfikir ketika baca ayat Quran. Jangan duk baca ayat Quran ambil upah ya. Ambil upah. Lah. Al-Quran diturun untuk kita berfikir menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Baiklah, mari kita sambung ayat kita. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Ni hak kita nak. Allah Ta'ala dah nyatakan hukum seperti hukum arak dengan jelas. Allah Ta'ala nyatakan sebab kenapa diharamkan arak, kenapa diharamkan judi. Itu dia panggil hukum sebab dan sebab. Kita ni kalau kita tampar orang saja tak nyata sebab, orang marah. Tapi kalau kita marah orang kemudian dia tahu sebab, dia tak boleh nak marah. Kenapa awak marah saya? Sebab awak buat salah. Jadi mood lain. Ini masalah marah tak tebak ni masalah kitanya. Komen tak terkalu ini masalah kita. Allahu Akbar. Baiklah. Allah Ta'ala dalam ayat ini, tulis pelajar. Ayat ini Allah Ta'ala menggalakkan kita supaya apa? Supaya berfikir. Fikir tentang apa? Fid dunya wal akhirah. Tengok ni, ayat dia sambung tengok. Fid dunya wal akhirah, berfikir mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat. Kita kena fikir dunia ni tempat hidup ke, tempat tinggal ke, tempat meninggal. Awak. Dunia ni tempat tinggal ke tempat meninggal? Tempat meninggal. Tulis molek. Tulis. Dunia tempat meninggal bukan tempat tinggal. Tak lama lagi bila orang mati dia mana mamak tu? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Lepas dia tinggal apa? Dia tinggal apa? Masya Allah, dia wakaf masjid, dia tinggal 10 orang anak semuanya alim-alim belaka, juruh-juruh belaka. Dia tinggal isteri dia solihah. Sedap ke bunyi tu? Dia tinggal apa? Ada anak dia 7 orang. Hak nak penagih dadah seka, mabuk arak seka, hak ngatok orang. Parok lagu tu. Kita nak kita meninggalkan legasi yang baik, kita tinggalkan asar. Dalam surah Yasin, ma qaddamu wa asarahum. Allah kata apa yang kamu sediakan dan peninggalan yang kamu tinggal. Kita tinggal apa? Betul Nabi kata bila mati seorang manusia, 3 perkara yang bermanfaat pada dia. Dia tinggal anak yang soleh yang mendoakan, Allahumma ja'al auladana salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami soleh, supaya kita tidak kesunyian dalam kubur. Kita dalam kubur, pagi petang siang malam anak cucu dah hantar pahala kepada kita. Nak ke tak sih? Nak? Kena jadi orang soleh lah. Yang kedua, kita tinggal ilmu yang bermanfaat. Kita ajar orang beramal dengan ilmu, orang sambung ilmu bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariah. Harta kita wakaf. Ini di antara perkara yang bermanfaat. Kalau nak panjang tajuk ni, tuan-tuan tengok dalam kuliah saja. Apakah amalan yang berterusan setelah mati? Ada 10 atau 12 senarai. Benda kita mati, pahala kita tak mati. Itulah kata di ahli fikir, manusia yang bahagia, dia mati, pahala tak mati. Tulis apa? Manusia yang bahagia, tuannya mati, pahala tak mati. Kamu masuk, berduyu-duyu masuk.
Manusia yang celaka, dia mati, fitnah dia tak mati. Ni celaka. Dia mati, tapi fitnah hak dia buat ke orang, maksiat yang dia anjurkan, orang dia buat lagi lah ni, bid'ah mungkar hak dia anjur, orang dia ikut lagi, semuanya dosa naik atas kepala dia, walaupun dia duduk terguling dalam kubur, mayat dihancur, mayat jadi dalam kubur, tetapi dosa berterusan, walaiyazubillah. Manusia celaka. Jadi kita kena muhasabah perbuatan kita. Perbuatan yang aku ni boleh pahala ke tak boleh pahala, ataupun boleh dosa, jangan buat. Jadi Allah Ta'ala kata, buatlah kepada kamu berfikir untuk mencari bekalan ke akhirat. Dunia ni tempat tinggal, tempat meninggal dunia dan meninggalkan legasi yang baik. Dan kata orang, berbeza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Tulis ni pelajar. Beza di antara, ni orang pakar bahasa, coba ulah lagi. Apa beza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia? Apa beza? Ada kan sebutir tu jauh tu. Meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Buat apa dah lah tu? Mati. Guana orang tu nampak tak ada dah lah ni kapur. Duduk pun dah lah. Dia meninggalkan dunia, mana dunia hak lara, hak panah, hak tak ada kerja ni, dia tinggal dah, dia hidup ibadat kepada Allah Ta'ala. Setelah dia habis masa dah lah, kerja dah, duit pencen dah, anak besar belaka dah, pahan buat gapo lagi mun, duk tunggu kedai kopi lagi, duk main tuduh botol lagi. Inilah manusia yang tak cerdik. Ustaz tahu mana tuduh botol? Aku tahulah, lalu tepi jalan orang duk main tolak tuduh botol. Siapa haus kayu, dia kata naik haji tak pergi Mekah. Inilah manusia bodoh. Dah lah tua, duk main tolak ni. Main tolak ni budak-budak pun tak main tolak lah ni. Dia main tenis kot telefon dah pula. Alah, tak ada arah nak buat. Maka Allah kata, fi dunya wal akhirah, kita kena buat benda manfaat pada dia di dunia dan manfaat kita di akhirat. Habis. Mari kita masuk soalan yang ketiga. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan mereka bertanya lagi kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah anak-anak yatim. Sahabat-sahabat ni susah hati tuan-tuan bila tu anak yatim, susah hati. Takut termakan harta anak yatim. Allah Ta'ala larang dalam Quran, allazina yakuluna amwal yatama, siapa dia makan harta anak yatim secara zalim, makan api neraka. Jadi menyebabkan sahabat-sahabat ni takut. Bila dia jaga anak yatim, dia perat makan anak yatim tak suku. Jadi susah hati. Mari tanya Nabi. Maka Allah Ta'ala suruh jawab, qul islahul lahum khair. Islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baik. Gapo dia baiki sini? Tengok nota di bawah. Memperbaiki keadaan anak-anak yatim maksudnya mendidik dan menguruskan hartanya dan perbelanjaannya sebagaimana ditetapkan oleh syarak. Kita jaga dia, uruskan harta dia. Kalau mak ayah arwah ayah dia tinggal harta, kita uruskan dengan baik. Alhamdulillah. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya, kerana mereka itulah saudara-saudara kamu yang seagama. Jadi kalau kita campur duduk sekali dengan kita, lebih-lebih lagi anak yatim ni mahram kita, anak saudara kita, cucu kita, cucu cicit kita, lagilah baik. Tengok nota di bawah. Yakni tidak ada salahnya jika kamu campur gaulkan perbelanjaan makan minum kamu dengan perbelanjaan makan minum anak-anak yatim yang kamu uruskan itu. Ayah dia tinggal harta, kita nilai dengan baik. Biasanya budak-budak ni dia makan sehari berapa? RM10. Jadi kita ambil harta dia 300 bulan, capur dengan harta kita, tak ada masalah, makan sekali lah, ikut dia lah, nak makan banyak mana pun. Itu maknanya. Demikian juga perniagaan kamu dengan perniagaan yang kamu jalankan dari harta anak yatim itu. Jadi kalau harta anak yatim ada harta, Nabi suruh berniaga dengan harta anak yatim itu, takutnya habisnya makan ke zakat. Zakat setiap tahun. Kalau harta tidak diberniagakan, zakat setiap tahun makan. Anak yatim kena zakat.
kalau ada harta, harta tak yatim. Tulis harta tidak yatim. Yang yatimnya anak. Harta tak yatim. Mana kalau dia kita orang ni mati tinggal anak kecil. Tapi dia tinggal harta kita kata 500,000. Banyak teh. 50,000 harta. Kena zakat dah. Zakat 21,000 ya. Jadi kena zakat. Jadi setiap tahun zakat dia makan harta dia. Jadi kalau memandang nega, gilah melabur harta anak yatim ni mudarabah. Macam kita lah ni mudah banyak skim pelaburan yang patut syariah, kita pergi melabur situ harta. Nanti ambil hasil je. Pergi makan anak yatim tu dia panggil keuntungan. Cukup. Tapi nak pergi letak tu molek-molek. Jangan letak tempat riba, dosa besar mu. Pergi makan anak yatim harta riba. Jangan. Jadi tak apa kita menega harta anak yatim, asalkan kamu jujur dan adil. Jangan duduk main. Kita tahu dah pelaburan tempat risiko, pergi melabur itu. Lepas tu rugi, awak tanggungjawab. Jadi kena pilih molek lah, jangan duduk main suka hati. Orang kata sikit cepat kaya tu, tak apa nak suka kaya anak yatim, apa harta anak yatim. Kita kena pergi ke institusi kewangan yang kukuh, yang ada otoriti, yang dijamin oleh, kalau Malaysia ni dijamin oleh kerajaan, baru kita letak harta anak yatim di tempat-tempat yang selamat. Jangan duduk main tomok gitu, mati anak yatim, nyanyi dia. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Ta'ala mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaiki mereka. Orang yang nak ngenak anak yatim Tuhan tahu. Orang yang jujur Tuhan tahu. Walau sya'allahu la'anatakum. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Kalau Tuhan nak nyusah ke hamba dia, mu jaga anak yatim suku, kaum dia suku, makan minum dia suku, tempat duduk. Penat kita. Ini boleh makan sekali dengan kita, duduk sekali rumah kalau kebetulan dia tu mahram, ataupun duduk di mana tempat-tempat yang sesuai, boleh. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Baiklah, kita pergi pada tafsir. Itu baru terjemah baru awal. Munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah apa? Hari ni tubik Kelantan banyak ke? Bunyi apa semacam. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala bawa dalam ayat kita ni 3 kali soalan? Soalan yang pertama tentang arak dengan judi. Sebab dua-dua ni akan melibatkan keuangan. Orang mabuk arak dia bengong, punuh otak kata orang. Judi lagi dahsyat. Maka di antara orang-orang ni mungkin terlibat dengan jaga anak yatim. Jadi hati-hati molek. Mu jangan ambil harta anak yatim ni buat beli arak, buat beli rokok, buat beli dadah, jangan. Jangan terlibatkan harta anak yatim dengan judi-judi. Jangan libatkan harta anak yatim ni dengan skim-skim yang haram, riba. Jadi jaga molek. Mu ni anak yatim duk tanganmu tu amanah. Bukannya tempat orang panggil tempat main-main, tak ada. Penjaga-penjaga, pengendali rumah anak yatim. Jangan ambil kesempatan akak banner besar, boleh harta banyak orang derma pada anak yatim, dia kaya, anak yatim miskin. Duduk jaga muka anak yatim. Keluar YouTube anak yatim sek tiok tak ada makan. Orang derma banyak. Hak jaga rumah anak yatim pula kaya. Rumah besar. Naik kereta kotak. Kai mahal kereta kotak ni kan main. Kita nak beli takut. Naik nak. Pasal takut orang kata, Abu Anah tu naik kereta kotak lah ni. Duit pondok banyak kali tu. Banyak. Kita orang jaga harta awam, harta wakaf ni kena berhati-hati tuan-tuan. Jangan siapa, kalau kita kaya sekalipun, kena declare kekayaan kita mari mana. Saya berniaga, ni kedai saya, ada 5 buah kedai. Tunjuk. Jangan siapa menimbulkan fitnah pada dia tu kaya tu. Kaya berapa? Tak, tabur rumah pondok dia, tahpih dia, rumah anak yatim dia, berkebuk, masuk habis dalam. Jangan siapa orang dosa kerana kita. Jangan. Baik, apakah sebab ayat Quran ini turun? Sudah dah panjang pula hari ni. Dia panggil galik sikit. Sebab nuzul, tengok, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika turun ayat Quran, la wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Mu jangan hampiri harta anak yatim kecuali cara baik.
Surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Siapa dia makan harta anak yatim secara zalim, makan api neraka. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni ramai anak yatim, tuan-tuan. Sahabat Nabi ramai anak yatim. Apa? Kenapa zaman sahabat ramai anak yatim? Sebab peperangan. Ayah dia pergi perang jihad, mati, tinggal anak. Pak saudara tu lu pego, keluarga tu lu pego, jiran-jiran tu lu pego. Bila tu ayat Quran ni, mereka takut. Ambil harta anak yatim tak suku, makan minum dia tak suku. Hak dia tak habis makan lagi simpan. Lepas tu kadang-kadang sampai basi. Anak-anak orang tua tak boleh makan. Ni harta anak yatim, jangan kosek. Susah. Fashtadda alaihim, susahlah sahabat nak jaga anak yatim, perit jadi. Ditanya Nabi, macam mana ni? Baru tu ayat Quran ni, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Buat baik pada anak yatim, jaga molek harta dia, baik. Tapi kalau kamu campur hartamu kerana keperluan tadi, makan minum sekali, tidak jadi masalah, tapi dengan syarat jaga dengan baik. Hadis ni dikeluar oleh Abu Daud wal lafzulahu, sanad dia baik, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, habislah ayat kita secara ringkas-ringkas. Bila kamu tanya tentang anak yatim, tentang penjaga anak yatim, maka Allah jawab tentang harta anak yatim. Qul islahul lahum khair. Jaga harta anak yatim maknanya berlabur dengan cara baik, simpan molek, jangan biar orang curi. Kalau kamu kalau perlu berniaga, takut harta dia susut, kita berniaga, cari keuntungan kepada anak yatim, jangan sekali-kali memberatkan kita. Dan kalau kamu perlu bercampur dengan dia pun, contohnya kita ni nega, kita campur harta dia dengan harta kita, tapi saham kita tahu, boleh, tidak jadi masalah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala telah memberi peringatan kepada penjaga anak yatim, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ingat molek, aku tahu siapa dia jujur, siapa nak ngenak. Ayat ni boleh jadi kalau kata tongkat cemeti. Tuhan kata aku tahu mu siapa. Kita sendiri lah jujur dengan diri kita, jangan kena, jangan buat benda-benda yang merosakkan kehidupan kita di akhirat. Jangan. Di akhir ayat Tuhan kata walau sya-Allah, kalau aku nak, aku keraskan undang-undang, tapi alhamdulillah, kata alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rukhsah, keringanan bagi orang jaga anak yatim. Boleh duduk sekali dengan dia, makan minum boleh campur sekali. Kalau ada lah bajet kita salah sikit-sikit, dimaafkan, insya-Allah. Tapi jangan melampau lah. Kita kata bajet 300, kita getai 500. Itu zalim. Jadi para jemaah sekalian, pengendali harta anak yatim, berhati-hati kita, sebab kita di bawah CCTV pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kalau CCTV rumah anak yatim punah, CCTV Allah Ta'ala jaga lebih besar daripada CCTV manusia yang tu kecil, yang Allah Ta'ala tidak akan terlepas. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita menguruskan harta awam ini, menguruskan harta anak yatim. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berpindah mencari 5 faedah. Faedah yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya tentang khamar dengan arak. Maka nak jawapan dia, apa dia arak? Iaitu kullu muskirin haram. Dalam hadis Nabi kata semua benda yang memabukkan tu haram. Qaliluhu au kasir, banyak atau sikit haram. Macam hari ni setengah orang kata ada dalam masakan orang buah arak. Dah, ada setengah masakan orang bukan Islam dia tak arak. Jadi orang hak mabuk, hak kata makan sedap. Dengar cerita ke? Buat letak arak sedap. Haram makan tu walaupun sikit, tak boleh. Dalam coklat, dalam apa-apa ni, benda-benda hak mani ni, kalau ada ditulis masuk arak, alkohol ke apa benda, jangan makan. Ana sekali makan ubat batuk. Kita suka makan ubat batuk, hak coklat tu makan. Naik kereta dengan seorang doktor sahabat kita ni, dia tengok, dia kata entah makan ubat ni. Kata, kenapa? Cuba tengok di kotak tu ada 2 perkara. Yang pertama, tak ada logo halal. Tak ada logo halal. Ini di Malaysia ni, kalau di negara lain mungkin tak timbul masalah. Yang kedua, coba tengok isi kandungan. Dia tulis alkohol. Kita kata astagfirullah.
Istighfar banyak kita, campur kita. Pergi cari hak ada lagu halal, isi dia tak ada. Jadi benda alkohol walaupun sikit dikira haram. Ma askara kathiru fa qalilu haram. Benda yang mabuk banyak, sikit pun haram. Judi sama juga. Kalau judi juta haram, judi ribu haram, judi RM2 haram. Sedap awak cakap. Penuh di kedai-kedai runcit di kawasan kita ni. Tubik luar tu kedai runcit. Penuh depan kedai dia. Ni alat-alat mesej hak jenis masuk 50 sen pulah, boleh bola atau boleh kosong. Ada ke tak ada? Ni kedai-kedai runcit. Kita dah nasihat kata ni judi ni mek. Apa awak jual agak ni? Benda kecil dia kata, budak-budak main. Haram walaupun kecil. Sama juga arak setitik haram, arak sebotol haram. Judi 250 sen haram, judi 50,000 haram. Jadi dia panggil menikah. Orang Kelantan kata menikah. Orang luar menikah juga, menikah. Haram tu. Sebab kita tahu beli 20 sen boleh kepuk, boleh. Itu bibit-bibit unsur perjudian yang berlaku dalam masyarakat yang tidak diharamkan oleh pihak PBT. Jadi saya nasihat kepada sahabat saya yang jaga kerajaan tempatan, yang jaga bahagian jual beli pengguna ni, kena kita tengok kedai-kedai hok duk jual walaupun benda tu kecil untuk budak-budak dapat bola ke tak dapat bola 50 sen 20 sen, itu judi nama dia, haram tetap haram. Kau besar tu orang apa? Orang kecil ni hadut main kedai runcit di kampung ni. Jangan duk gurau. Lari tak dengar kedai runcit ni. Dia kata polis tak marah. Demo. Mentah kalau kita tidak polis tak lakulah. Kau polis kau berat lagi weh malaikat ni kata. Kalau hak kita tak. Baiklah. Jadi semua benda yang diambil daripada yang memabukkan, anggur ke, daripada tamar ke, daripada alkohol baru-baru ni pun semuanya haram belaka. Jangan duk bermudah-mudah. Dan di antara rahmat Allah SWT nya kepada kita, tulis di antara rahmat Allah SWT kepada hamba-hamba dia, iaitulah dia panggil at-tadarruj. Tulis itu. Tulis nombor 2, qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Dia panggil at-tadarruj fit tasyri'. Berperingkat-peringkat perundangan. Nak haramkan arak ni sampai 3 kali ayat turun barulah intahaina. 3 kali turun ayat baru intahaina. Koho sikit-sikit baru haram. Dia panggil tadarus fit tasyri'. Ini keindahan Islam. Dan juga Allah Taala suruh kita belajar ilmu maslahah, muwazanah. Perimbangan mengukur di antara maslahah dengan mafsadah. Tengok dalam ayat dia kata ismun kabir wa manafi'. Ada manfaat, ada dosa. Maka bila berlaku berdua ni, jalbul masalih, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan, keburukan lebih utama daripada tarik benda maslahah. Jadi oleh kerana dia ada maslahah, ada buruk, tolak dulu. Betul channel. Kena mikir molek lah. Itu 2. Yang ketiga, tulis awak nombor 3 ni. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ganti-ganti jalan-jalan yang boleh menyelamatkan kita daripada terjebak dengan benda-benda yang haram. Dengan cara mana? Dengan cara kita banyak berfikir. Tengok Tuhan kata yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Allah suruh kita berfikir banyak. Jangan duduk khayal banyak, mikir banyak. Kita hari ni kadang-kadang tak kata mikir dah. Kita tengok arak, tengok judi, tengok gua tu, tengok ni, tak tengok kepada macam orang penganjur-penganjur majlis pesta-pesta. Dia duk kira nak jual tiket. Dia tak kira kesan ma'alat, kesan kepada keburukan yang berlaku kepada masyarakat. Apa benda? Supaya juga kau boleh projek-projek kayu ni, duk tebal ke balok atas bukit tu sampai banjir habis. Air sungai kita bertahun-tahun sudah tak pernah jernih. Sebab ni kerosakan yang berlaku oleh manusia, dia tidak memikir tentang maslahah dengan mafsadah. Jadi kita kena fikir banyak-banyak. Baiklah. Yang keempat, wa yas'alunaka 'anil yatama. Allah Taala jawab tentang anak yatim ni, islahul lahum. Jaga molek.
perbaikan kehidupan mereka. Dia panggil ini takaful ijtima'i, ilmu kemasyarakatan. Dalam masyarakat ni ada orang lemah, ada orang kuat, ada orang sihat, ada orang sakit, ada kanak-kanak, ada orang tua. Jadi kita kena cakna semua, cakna semua. Jangan cara orang tua aja, budak, anak yatim, yang tak ada apa. Jadi semua kita kena ambil tahu. Dia panggil at-takaful, tulis at-takaful al-ijtima'i fil Islam. Takaful orang panggil kerjasama kebajikan masyarakat, ini penting dalam dunia Islam. Sebab itulah bila kita ada tabung-tabung kebajikan. Lah ni kita ada satu tabung, nama dia tabung khairat Sungai Durian. InsyaAllah kita akan lancarkan kepada para jemaah supaya kita beri nombor akaun ni pakak masuk banyak duit. Sebab kita nak tolong semua orang yang ada di kawasan kita ni. Yang mati kita uruskan kematian mereka, yang sakit kita beri bantuan pada mereka, yang perlu kita, yang memerlukan kita tolong, insya-Allah. Ini dipanggil takaful ijtima'i. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita ketika nak jaga harta anak yatim, uruslah dengan baik. Sebab tu Tuhan kata wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau mencampur dengan anak yatim, harta dicampur, mu ingat ikhwanukum itu saudara kamu. Walaupun anak orang tapi saudara kita. Anak orang Islam, cucu orang Islam, kita orang Islam. Kenapa nak kena pada anak yatim? Kenapa nak kena pada dia? Kenapa nak ambil peluang harta dia? Kenapa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jaga molek-molek, islah dengan makna kalau perlu dia niagakan harta anak yatim. Kalau harta tak boleh dia meniagakan, tak usah duduk meniaga, tak payah. Macam kebun-kebun dia kita jaga molek, cari penoreh-penoreh yang amanah, yang jujur. Nah, jadi semua tu islah. Allah Taala kata, Allah Taala tak nak menyusahkan kamu, maka diberi kelonggaran kepada kamu dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita jujur dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, menjaga harta anak yatim dan juga menjaga harta awam. Ni tidak buat NGO ambil peratus besar. Ni gagal sehari dua ni ada NGO guna nama anak yatim, guna nama Palestin, guna nama tahfiz, guna nama apa, tapi perbelanjaan dia tak pergi situ. Ini yang kita bimbang, kita takut hari ni para jemaah sekalian, takut kita juga terjebak dengan tidak jujur dalam menguruskan harta awam. Kita katakan Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah bantu kita. Dengan kita ikhlas, insya-Allah Allah Ta'ala bantu. Sekian, kita akan sambung lagi dalam ayat 221, mungkin 222 dalam siri akan datang, ataupun 221 saja. Wallahu alam, tengok nanti saya baca baru kita boleh buat keputusan. Jadi kalau kita baca, kadang-kadang ayat kita tak nampak pendek ke panjang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.